Jom kita belajar tentang tindak balas dalam organik compound. Tindak balas organik compound terbahagi kepada dua, bond breaking iaitu pemutusan ikatan dan bond forming, bond formation atau pembentukan ikatan. Bond breaking berlaku dalam reactant, manakala bond forming berlaku dalam produk. Pemutusan ikatan ini juga dipanggil cleavage ataupun fission. Ada dua jenis bond cleavage iaitu homolytic cleavage, heterolytic cleavage. Homolytic cleavage adalah pemutusan ikatan yang sama jenis. Heterolytic cleavage adalah pemutusan ikatan yang tak sama jenis. Untuk homolytic cleavage, ia berlaku dalam ikatan yang non-polar iaitu dua atom yang memiliki elektronegativiti yang sama. Ikatan single tu akan terputus secara sekata kepada dua bahagian, meninggalkan setiap atom tu dengan satu elektron unpaired. Elektron unpaired tu kita letak simbol dot, ia akan membentuk free radical. Bila kita tengok contoh ni, A, dua-dua ni adalah sama je. Bila dia sama menyebabkan ikatan ini non-polar bond. Non-polar bond. Jadi pemutusannya adalah sekata, setiap A akan dapat satu elektron dan elektron unpaired tu kita simbolkan dengan dot. Untuk heterolytic cleavage, ia berlaku dalam ikatan berpolar, polar bond. Di mana dalam ikatan berpolar, sharing of elektron dia adalah tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab dia melibatkan dua atom yang berbeza dari segi elektronegativiti. Ikatan single bond tu akan terputus secara tidak sekata. Kedua-dua elektron tu akan dapat pada atom yang lebih elektronegatif. Hasilnya kita akan dapat cation dan anion. Contohnya A lebih negatif. Jadi apabila dia putus, A akan dapat kedua-dua elektron. Sebab tu A jadi anion, B tak dapat apa-apa, B jadi cation. Kalau B more elektronegatif pula, B akan dapat kedua-dua elektron dan B akan jadi anion, manakala A cation. Ini contoh homolytic cleavage. Dalam bromin, ikatan single bond ni ada dua elektron. Pemutusan sekata berlaku pada bromin dan setiap bromin akan dapat satu unpaired elektron. Mesti kena ada UV lah. Heterolytic cleavage adalah HBr. Br lebih elektronegatif sebab Br group 17. Jadi Br dapat kedua-dua elektron dan dapat proton dan juga anion bromide. Yang biru ni dalam homolytic cleavage dan merah ni dalam heterolytic cleavage. Single headed arrow yang warna biru ni adalah untuk melambangkan pergerakan satu elektron. Double headed arrow ni untuk melambangkan pergerakan dua elektron. Sekarang kita bincang tentang reaction intermediate. Reaction intermediate adalah tak stabil dan sangat reaktif. Ada tiga jenis reaction intermediate: carbocation, carboanion dan free radical. Carbocation dan carboanion ni adalah daripada heterolytic cleavage, manakala free radical adalah daripada homolytic cleavage. Carbocation ni karbon yang bercharge positif, carboanion adalah karbon yang bercharge negatif, manakala free radical adalah spesies ataupun atom yang mempunyai elektron unpaired iaitu yang dot tu. Yang pertama, Meda explain tentang carbocation. Klorin lebih negatif daripada karbon sebab klorin daripada grup 17 manakala karbon daripada grup 14. Klorin akan ambil semua elektron. Nampak ni double headed arrow. Jadi klorin akan jadi anion, manakala karbon ni tak dapat apa-apa elektron. Karbon akan jadi cation, tapi kita panggil carbocation karbon ini. Untuk karbon anion, lithium grup 1, karbon grup 14. Karbon lebih negatif daripada lithium. Karbon akan dapat ke semua elektron dan akan jadi anion. Karbon ini jadi anion dipanggil carboanion. Lithium akan jadi cation sebab tak dapat elektron. Untuk free radical daripada homolytic cleavage, kita perlukan UV. Soalan exam tanya what is the function of UV? Awak kena jawab
to provide energy for homolytic cleavage in radical. Ataupun awak jawab UV is to provide energy for homolytic cleavage pun dah betul. Dalam single bond ni ada 2 elektron, 2 dot lah. Klorin ni sama jenis atom, jadi elektronegativity-nya sama. Kedua-dua klorin akan dapat tiap elektron. Sebab tu anak panah dia ni single headed arrow. Setiap klorin akan dapat 1 elektron, jadi klorin ini akan jadi free radical. Awak boleh tulis 2Cl dot. Sekarang kita nak belajar kelaskan reaction intermediate, tapi sebelum tu awak kena tahu inductive effect. Ada 2 jenis inductive effect, EDG iaitu electron donating group, EWG electron withdrawing group. R ataupun alkyl group adalah electron donating group, iaitu kumpulan yang memberi, yang menghasilkan, yang mengeluarkan banyak elektron. Manakala EWG adalah kumpulan yang memerlukan elektron. Dah faham yang tu, barulah awak boleh belajar pengkelasan. Lebih banyak alkyl group, lebih stabil carbocation tersebut. Sebab tu bila kita tengok susunan dia tu, yang paling stabil adalah tertiary carbocation, yang paling tak stabil adalah methyl carbocation. Ini kerana untuk tertiary carbocation, ketiga-tiga alkyl group ni akan derma elektron. Manakala untuk methyl carbocation tak ada alkyl group langsung. Jadi carbocation pada methyl carbocation sentiasa kekurangan elektron. Diikuti oleh primary carbocation, ada satu yang menderma elektron pada carbocation. Secondary ada 2 yang menderma elektron pada carbocation. Lebih baik daripada primary. Primary ni lebih stabil daripada methyl carbocation, dan yang paling stabil tadi adalah tertiary lah. Bila soalan tanya tentang increasing of stability, increasing of temperature, boiling point, semua tu kena letak arrow kat bawah ni dan tulis increasing or decreasing apa. Untuk contoh ini stability increase, free radical stability pula. Stability of free radical bergantung kepada bilangan alkyl group. Lebih banyak alkyl group, lebih stabil free radical. Dia sama macam carbocation kerana free radical ni kekurangan elektron juga sebenarnya. Alkyl group tu akan menderma elektron menyebabkan ampere elektron tu lebih stabil. Jadi susunan dia tu sama macam increasing stability for carbocation. Tertiary paling stabil, kurang sikit daripada tertiary secondary radical, kemudian primary carbon radical, dan paling tidak stabil adalah methyl. Ni bukan carbocation ni sebenarnya radical lah. Stability carbocation ni terbalik dengan stability carbocation dan juga free radical. Sebab carbocation ni dah ada elektron, sebab tu dia bercharge negatif. Jadi carbocation tak perlukan alkyl group. Stability of carbocation decrease with the number of alkyl group present. Maksudnya lebih banyak alkyl group, lebih destabilize carbocation tersebut. Alkyl group akan menyebabkan carbocation menjadi tidak stabil. Bila kita tengok susunan yang ni, dia macam sama je. Tertiary carbocation paling tidak stabil. Diikuti oleh secondary carbocation. Secondary carbocation ni lebih stabil daripada tertiary, manakala primary carbocation ni lebih stabil daripada secondary, dan yang paling stabil sekali adalah methyl carbocation. Kita cuba exercise dengan label yang ini A, structure B dan structure C. Awak classify carbocation ABC ni kepada primary, secondary dan tertiary. B tertiary, manakala C adalah methyl carbocation. Bawah ni increasing stability. Jadi susunan dia adalah C, A dan B. Kita buat yang B pula. A, B, C, D. Sekarang kita classify A adalah methyl carbocation, B primary, C secondary, D tertiary. Tulis arrow ni increasing stability. Yang paling stabil adalah D. Kemudian C, B, A. Alamak, A, B, C, D je susunan dia. Nombor 2, which would you expect be the most stable free radical and carbocation? Maksudnya dia suruh cari yang mana free radical yang paling stabil dan carbocation yang paling stabil. Kita classify dulu. Primary, ini ada 2 methyl group CH3, CH3. Secondary, methyl radical. Primary carbocation, secondary carbocation,
orbital karboanion. Free radical yang paling stabil adalah yang secondary. Karboanion yang paling stabil adalah methyl karboanion. Okey, kita sambung 4.4 part 2 pula nanti ya.